الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Kitab Muniyatul Musalli, muka surat 9, baris yang ke-15 daripada atas. Baris yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan hujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang di atas, dan dua ibu tangannya. Mana dua ibu tangan? Ibu jari itulah. Dan dua ibu tangannya, mana dua ibu jari itu, dengan cuping telinga, dengan cuping telinganya. Ni cuping telinga. Berbetulan. Kita berhenti tengah tu. Sebab apa kita berhenti di berbetulan? Kita nak main di berbetulan tu mana apa? Kami ngelupas kan? Mana? Balik ada tengok mana-mana kita berbetulan. Panggil apa? Separah, setentang. Tu berbetulan. Kita gustang sikit, ambil hak atas hak kita baca mengelupas. Setengah daripada sunat hai'ah hendaklah diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbir taharrum. Kita angkat tangan ketika takbiratul ihram. Kita angkat tangan ketika permulaan takbiratul ihram. Maknanya pada masa kita mula-mula takbir tu, tangan kita masih lagi di bawah. Tangan kita masih lagi di bawah. Mana kita takbir itu serta dengan kita angkat tangan tu serta permulaan takbir. Ini dalam mazhab Syafi'i kita dan dalam mazhab Hambali, sebagaimana yang diriwayatkan daripada hadis daripada Wa'il bin Hijr, daripada Abi Daud. Nabi ini Wa'il menceritakan bahawa Nabi kabbara summa rafa'a yadaihi. Nabi takbir, kemudian Nabi angkat tangan. Mana takbir itu angkat tangan lah. Lepas kata mana permulaan takbir itu, tangan kita masih lagi di bawah. Adapun dalam mazhab Hanafi contohnya dipakai hadis lain pula. Sahabat menceritakan Nabi rafa'a yadaihi, angkat kedua tangan, angkat dulu, summa kabbara, kalau Nabi Allahu Akbar. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Itu pandangan dalam mazhab Hanafi. Dan juga ada jugalah pandangan dalam kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Contohnya kitab Imam Ghazali, dia angkat tangan terlebih dahulu barulah takbir. Itu bukan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab Syafi'i kita angkat tangan serta permulaan takbir, bukan angkat dahulu barulah takbir. Ni angkat tangan ketika takbiratul ihram, yang mana ijma' ulama mengatakan bahawa sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram. Tak ada khilaf sini. 50 orang sahabat meriwayatkan Nabi angkat tangan ketika takbir, termasuk 10 sahabat yang wajib syurga pun meriwayatkan Nabi angkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini ijma' ulama.
Bahkan pandangan Daud Zahiri dan pandangan Imam Auza'i mengatakan bahawa angkat tangan tu wajib, bukan sunat. Jadi ijma' ulama angkat tangan ketika takbiratul ihram disyariatkan. Kemudian angkat tangan ketika rokok, ketika i'tidal. Angkat tangan ketika rokok, ketika i'tidal. Angkat tangan juga. Angkat tangan kita rokok dan i'tidal itu di sisi pandangan mazhab Syafi'i kita, pandangan mazhab Hambali dan jumhur kebanyakan di kalangan sahabat. Disunatkan angkat tangan ketika rokok dan i'tidal. Bahkan sabit daripada sunnah yang mutawatirah, daripada 21 sahabat meriwayatkan bahawa Nabi angkat tangan ketika rokok dan i'tidal. Dan Imam Bukhari menakalkan daripada 17 orang sahabat menceritakan angkat tangan ketika hendak rokok. Sehingga kan ada pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i kita, angkat tangan masa nak rokok hukumnya adalah wajib. Nah, jadi 21 orang sahabat menceritakan angkat tangan ketika rokok dan i'tidal. Adapun dalam mazhab Hanafi Maliki tidak ada angkat tangan ketika i'tidal dan rokok. Dipakai hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Nabi angkat tangan ketika takbiratul ihram summa la ya'un. Nabi tak angkat dah lepas itu. Hadis ni tidak sabit di sisi Imam Syafi'i kita rahimahullah. Kemudian kita nak angkat tangan masa rokok tu, masa kita nak rokok tu lah angkat tangan. Bukan belum rokok lagi, angkat dah, belum sampai masa. Kemudian angkat tangan masa i'tidal ketika kita dah rokok balik i'tidal tu akad selalulah. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah dah tu tangan straight. Bukan sami Allahu liman hamidah tegak ejah tiba baru nak akad tangan. Gaya nampak gaya jugalah, tapi gaya tak ngaji. Kita angkat tangan ketika rokok kembali kepada i'tidal, bukan angkat tangan dalam i'tidal. Angkat tangan ketika kita angkat kepala daripada rokok kepada i'tidal. Kita rokok sami Allahu liman hamidah. Jadi dah tu tangan sedang balik straight. Bukan kata rokok i'tidal sami Allahu liman hamidah. Apa yang nak angkat selu-selu, habis masa dah, tak sunat lagi angkat. Kalau angkat juga dua perbuatan yang sia-sia, yang tidak disunatkan, hukumnya adalah makruh. Nak rokok angkat tangan kena dengan time masa nak rokok. I'tidal angkat tangan ketika kita angkat kepala daripada rokok kepada i'tidal. Kemudian satu laginya angkat tangan ketika kita bangun daripada tasyahud awal kepada rakaat yang ketiga. Ini pandangan Imam Nawawi. Hadis Nafi' mengatakan bahawa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma iza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Apabila berdiri Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma daripada dua rakaat, Abdullah ibnu Umar mengangkat kedua tangannya. Kemudian Abdullah ibnu Umar mengangkatkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, angkat tangan ketika bangun di tasyahud awal. Tetapi Abdullah ibnu Umar mengangkatkan apa yang dibuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil hadis marfu'. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Bangun daripada tasyahud awal kepada rakaat ketiga, sunat angkat tangan hanya dalam mazhab Syafi'i kita sahaja, pandangan Imam Nawawi.
Rakaat pertama naik rakaat kedua, rakaat ketiga naik rakaat keempat, tidak ada angkat tangan. Tidak ada angkat tangan. Kemudian persoalan kitanya berkaitan dengan makmum. Sekarang ni makmum dia masuk lambat, dia masuk sembahyang tu imam sudah rakaat yang kedua. Apabila tu imam rakaat yang kedua, makmum ni rakaat pertama baru, sebab dia baru masuk, dia masuk lambat. Jadi tu imam rakaat kedua, tu imam duduk tasyahud awal. Makmum ni baru rakaat pertama, tapi makmum kena ikut tu imam, dia pun ikut tu imam. Duduk tasyahud awal rakaat yang pertama bagi makmum, sebab makmum lewat satu rakaat. Selepas daripada naik rakaat yang ketiga bagi imam, makmum baru rakaat kedua, makmum sunat angkat tangan. Sebab apa? Sebab makmum ikut tu imam. Pandangan ni ada dalam kitab I'anatul Talibin, kulit yang kedua, muka surat 18. Walaupun dalam Bujairimi Iqna' mengatakan tidak disunatkan makmum angkat tangan, sebab makmum bukan rakaat kedua, makmum rakaat pertama baru kan. Tapi pandangan yang muktamadnya hak ada dalam kitab I'anatul Talibin. Walaupun makmum ni baru rakaat pertama, tapi makmum ni ikut tu imam lah. Imam tasyahud awal, makmum tasyahud awal, imam angkat tangan, makmum angkat tangan, walaupun makmum baru rakaat pertama. Sehingga kan, jadi kita ni makmum rakaat pertama, tapi kita disunat angkat tangan juga, bangun dia tasyahud awal, sebab kita ikut tu imam. Macam mana kalau tu imam yang kita ikut tu, dia bangun tanpa angkat tangan, dia bangun tanpa angkat tangan. Kita tadi kenapa makmum baru rakaat yang pertama, tu imam rakaat kedua, tu imam tasyahud awal, makmum tasyahud awal, tu imam naik rakaat ketiga, makmum naik rakaat kedua. Kenapa makmum sunat angkat tangan? Sebab makmum ikut tu imam. Makmum ikut tu imam. Timbul persoalan, kalau makmum tu ikut tu imam, kalau tu imam tak angkat, pandangan Ibnu Hajar, tu imam tak angkat pun makmum sunat angkat juga. Itu pandangan Ibnu Hajar. Satu pandangan laginya, kita ikut tu imam kan, kita bukan rakaat kedua, tu pertama baru, dah tu imam tak angkat, dia bangun daripada tasyahud awal, dia bangun bertangan dada selalu, tak akak-akak pun tangan. Setengah pandang mengatakan tak payah akak. Tapi pandangan Ibnu Hajar mengatakan bahawa angkat juga, walaupun tu imam tak angkat sekalipun. Ini kita rakaat pertama ni, kalau kita sama-sama rakaat dengan tu imam rakaat kedua, kita rakaat kedua tak ada kena-kena, tu imam angkat dan angkat tangan pun bangun tasyahud awal, kita angkat semata. Ni kita rakaat pertama baru ni, tu imam rakaat kedua. Jadi kita makmum angkat juga tangan, kita ikut tu imam. Adapun kalulah tu imam beri salam, kita rakaat tak cukup lagi, tu imam beri salam, kita rakaat tak cukup lagi, semayang kita tak selesai lagi, sebab kita masuk lambat tadi. Apabila tu imam beri salam, kita pun bangun tambah rakaat. Masa kita bangun tambah rakaat tu, kita ni makmum ke seorang diri? Sani tadi kita makmum lah. Sekarang ni tu imam beri salam, kita pun bangun tambah rakaat. Masa kita bangun tu, kita makmum ke kita munfarid, kita seorang diri? Kita seorang diri, kita bukan makmum lagi dah. Jadi kita bangun selepas tu imam beri salam ni, dia ada dua keadaan. Kalulah tu imam tasyahud akhir, berbetulan kita pun tasyahud awal. Contoh kita kata tu imam rakaat yang ketiga maghrib, kita rakaat kedua maghrib, tak tahu. Ataupun tu imam rakaat yang keempat zuhur, makmum rakaat yang kedua zuhur. Ada situ? Kita ambil 3 rakaat dengan 4 rakaat. Tu imam rakaat ketiga maghrib tasyahud akhir, kita
lewat satu rakaat, kita rakaat kedua. Rakaat kedua ni tempat kita dah kalau semai seorang. Tempat kita sebab rakaat kedua memang kita duduk. Faham tak? Tu imam rakaat keempat Zuhur. Kita rakaat kedua Zuhur. Takkan ikut imam pun kita duduk rakaat kedua. Sebab itu tasyahud awal. Jadi kalau hak imam duduk tasyahud akhir ni memang berbetulan dengan duduk kita juga. Lepas tu imam salam, kita bangun tambah rakaat, sunat takbir intiqalah, Allahu Akbar, dan sunat angkat tangan baru berdada. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya kalau semai seorang pun di situ tasyahud awal kita. Faham tak? Faham? Dak ajim berlaku ni tambah rakaat. Ajim berlaku dak tambah rakaat, mari lambat semayang. Lalu lepas tu masalah buat apa ni? Ada pun kalau tu imam rakaat ketiga maghrib, makmum rakaat pertama maghrib. Ataupun kita kata tu imam rakaat keempat Zuhur, memang rakaat keempat lah Zuhurnya ni nak timawi salam. Makmum rakaat pertama Zuhur ataupun makmum rakaat ketiga Zuhur. Nampak? Tu imam rakaat keempat Zuhur. Kita ni rakaat pertama baru boleh serakaat. Tu ni mari lambat sangat. Mari lambat sikit kita kata. Tu imam rakaat keempat Zuhur, kita rakaat ketiga. Mana kita lewat serakaat. Tu imam pun beri salam. Kita duduk congok sebenar-benarnya kalau kita semai seorang, situ duduk tak? Rakaat ketiga tu duduk tak? Duduk tak? Rakaat ketiga mana dia duduk kalau semai seorang? Tapi saat ni duduk lah sebab kita makmum. Ni lepas tu imam beri salam, kita tak makmum dah. Saat ni makmum. Imam rakaat keempat, kita rakaat ketiga, kita duduk lah ikut tu imam. Lepas tu imam beri salam, kita bukan makmum dah. Kita jadi seorang diri. Faham tak? Jadi rakaat ketiga ni sebenar-benar rakaat ketiga kalau seorang diri ada duduk ke tak? Tak ada. Jadi sekarang ni duduk ni bukan duduk kita. Duduk kat tadi kan ikut tu imam. Sekarang sebab dia tak ada dah, imam pun tak ada dah, kita ada seorang dah. Kita wajib bangun serta-merta. Bangun memang serta-merta lah kitanya. Kemudian bangun tu tidak sunat kata Allahu Akbar. Bangun senyap gitu je, dan tak sunat angkat tangan. Bangun bertangan dada selalu. Tak sunat kata Allahu Akbar, takbir intiqalah. Yang kita nak cerita di sini, tak sunat angkat tangan. Ubah tangan dada lalu dah. Apa dah? Memanglah kita bangun segera. Ni nak kena beringat sikit. Hak langsung tak boleh rakaat. Hak langsung tak boleh rakaat. Dia mari-mari timah tayat akhir dah. Dia pun Allahu Akbar, dia pun duduk. Satu rakaat pun tak dapat. Dia duduk sekejap tu imam beri salam. Lepas tu imam selesai salam kedua, dia baru separuh tasyahud. Kita nak sudah sikit lah, perlu duduk dah. Sekarang ni duduk tu sebenar-benar ada dah untuk semai untuk dia. Tak ada. Tadi duduk kan ikut tu imam lah. Dah kita takbiratul ihram, imam tasyahud akhir, memang kita kena duduk. Mana duduk tu semata-mata ikut tu imam. Kalau jenis semai seorang tak ada. Ke ada? Takbir lepas tu duduk congok duduk sekejap baru bangun baca Fatihah. Kita duduk tadi kan ikut tu imam. Tu imam tak ada dah. Kita wajib naik serta merta. Allah kita sikit lagi. Nak sudah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Nak sudah sikit. Timah selesai salam kedua, batal sembahyang kita. Sebab apa? Di situ bukan tempat duduk kita. Tempat duduk kan saat tadi saya ikut imam. Dah mana imam awak ikut? Mana imam awak ikut? Ada lagi imam? Ada lagi congok depan tau. Lagi dah tu. Dia ada lagi duk wiri tau. Mana kia? Tak ada dah tu imam kita. Kita imam salam dah. Kita kena naik serta merta. Kita nak baca sikit lagi, batal sembahyang. Tapi kalau tu imam kat keempat Zuhur, kita kat ketiga Zuhur, memang kita naik selalu. Mungkin kita pun 4 tahiyat habis dah. Tu imam je lambat lagi wisalam. Waktu imam kita naik terus. Cuma kita naik itu
tidak ada Allahu Akbar dan tidak sunat angkat tangan. Kita kena beringat ni, kadang-kadang kita tak apa nak, kita takbir. Tadi kita cerita tu imam tasyahud, kita pergi masalah lain sikit. Kita takbir, imam tengah sujud contohnya, kita pun turunlah ikut tu imam. Kita turun tu tidak ada Allah Akbar, turun senyap je. Kita turun tu imam pun bangun dah daripada sujud, hidup congok. Kita ala ke turun tadi, imam tengah sujud, kita nak sujud lah. Kita nak sujud, imam naik dah kepada duduk congok. Tengok duduk sujud seorang, batal semayang. Kita sujud ikut tu imam, tengok duduk imam buat apa, imam sujud ke duduk congok dah. Memang kita masa kita takbir, kemudian kita turun tu imam dalam sujud, memang kita nak sujud ikut tu imam lah. Tapi kita turun je, imam pun bangun congong, kita boleh naik dalam sujud dah, sebab kita hanya ikut tu imam. Imam sekarang duduk congok, duduk antara sujud, kita duduk congok jangan pergi sujud pula. Tu imam angkat dah dahi daripada sujud dia, sebab kita hanya ikut tu imam, bukan tempat kita yang sebenar. Jadi kalau imam tasyahud akhir, rakaat keempat zuhur, kita rakaat ketiga zuhur, maka tu imam salam, kita naik serta merta, kita naik tanpa sunat kata Allahu Akbar, tak ada takbir intiqalat dan tidak sunat angkat tangan. Kalau takbir intiqalat juga tak ada batal-batal, tak sunat. Angkat tangan dua pergerakan yang makruh, sebab tidak disunatkan. Gerak kepala sekali lagi, tiga pergerakan turut-turut, batal sembahyang dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi hak nak buat benda sunat ni kena tahu jugalah sunat ke tidak. Habis. Ini berkaitan dengan ni angkat tangan, takbir, hendak rokok kembali pada i'tidal dan bangun daripada tasyahud awal. Kemudian angkat tangan ni pula, angkat tangan ni tinggi mana angkat tangan? Sebab kaum muktamad, kalau angkat tu tidak seperti yang disuruh, tak ada pahala angkat. Pandangan yang dhaif mengatakan bahawa Muqabil Muktamad kata boleh pahala belaka, janji akad bi ayyi raf'in, akad macam mana pun boleh pahala. Tapi kalau angkat tak kena tinggi rendah tu, kuranglah pahalanya. Pahala angkat tetap dapat. Pandangan Muktamad dah, nak dapat pahala angkat, mestilah angkat seperti yang disuruh, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sekarang nak tengok setara mana, tinggi mana angkat tangan. Macam sebut kelas minggu lepas lah, tengok kepada kitab. Tengok kepada kitab. Orang mengajar ni hanya tolong baca. Jadi kertas hak bagi tu, tu bukan satu kitab lah. Semua sekali ada 7 kitab. 7 kitab capur dengan Munyatul Musolli, 8 kitab kita ngaji hari ni. Habis pukul 12. Mana kamu? Dah 8 kitab 8 kitab habis pukul 12 lah. Jadi angkat ni dalam kitab Munyatul Musolli, berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan hujung anak jarinya dengan cuping telinga yang di atas, dan 2 ibu tangannya, ibu jari dengan cuping telinganya hok di bawah ni. Jadi hok dalam kitab Munyatul Musolli ni, ini sudah pergi kepada huraian Imam Nawawi. Dia yang pertamanya, dalam kitab-kitab yang lebih halusi, dia cerita berkaitan dengan pandangan Imam Syafi'i terlebih dahulu. Jadi nak comelnya, kita tengok di sebelah dalam kertas masing-masing. Sebelah dalam, kalau kira kertas ni muka surat 2 lah. Kalau kira kertas ni, tak ada muka surat di kertas ni. Hak kitab nombor 3, jumpa tak? Kitab nombor 3, kitab Iqna', jumpa? Di muka surat yang kedua, kita tak ada tulis muka surat, tetapi di muka surat yang kedua, atas tu nombor 2 kitab nombor 3 di bawah tu kitab Iqna', jumpa?
Kita ikna ni orang belajar kelas sanawi. Kita hari ni kelas sanawi lah. Nah, kita ikna. Cuba kita tengok. Ini terjemahan dia lah. Kemudian ada saya nombor 1, 2, 3, 4 tu saya tambah je tu, bukan hak dalam kitab. Sunat mengangkat dua tangan. Dan kurungan tu oleh orang yang sembahyang walaupun perempuan, sunat angkat tangan juga. Dan semain berbaring atas lambung pun sunat angkat tangan juga. Angkat tangan ni ketika takbiratul ihram. Sunat angkat ni dengan ijma', sepakat ulama. Ijma' ulama sunat angkat. Hal keadaan menghadap dengan dua tapak tangan serta jarinya akan kiblat. Saya tulis nombor 2 tu sunat yang kedua. Yang pertama sunat angkat tangan. Yang kedua, angkat tangan tu dalam keadaan menghadap dengan dua tapak tangan dan jarinya akan kiblat. Ini ittifaq. Ini sepakat ulama. Angkat tangan, tapak tangan menghadap kiblat, sebab kiblat lah jihah yang mulia. Tapak dan jari kiblat. Condong hujung jari ke arah kiblat, imalah condong sedikit. Itu pandangan Nenek Syekh Ramli. Mencerai akan kedua tangannya dengan cerai yang sedikit. Kita akan hurah balik itu. Terbuka kedua-dua tangannya, buka. Dan angkat kedua tangan. Kita nak tahu tu pusing ni. Dan angkat kedua tangan, membetuli dua bahunya. Ni kita nak dulu. Membetuli dua bahunya. Mana dalil angkat tangan membetuli dua bahu? Dalilnya kerana hadis Ibnu Umar yang bermaksud bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia mengangkat kedua tangannya membetuli dua bahu apabila memulai sembahyang. Lafaz hadisnya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi izaf tatahassalah. Nabi mengangkat kedua tangan membetuli dua bahu apabila memulai sembahyang dalam takbiratul ihram. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Angkat tangan membetuli bahu. Hak munyatu musalli ni tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Itu huraian Imam Nawawi rahimahullah. Hak petok di bawah. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Ni huraian Imam Nawawi pula. Mana? Maka membetuli dua bahu, makna membetuli dua bahu. Hak dalam kitab, hak dalam hadis ni. Mana makna membetuli dua bahu? Bahawa membetuli hujung jari akan atas dua telinganya dan dua ibu jarinya akan dua cuping telinga di bawah dan dua tangannya dan dua tapak tangannya. Tapak ni belakang lah, bukan tapak gini pula. Akan dua bahunya. Ni huraian Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Tapi pandangan mazhab Syafi'i kita hanya membetuli bahu sahaja. Kita cerita tengok dulu, tengok kitab dulu. Sebab itulah hak kitab di atas. Kitab di atas tu nombor 2. Kitab muka surat 126. Ni kitab induk bagi Imam Syafi'i. Ni kitab Imam Syafi'i sendiri ni. Dalam kitab Imam Syafi'inya, dan adalah mengangkat dua tangan pada 3 tempat takbiratul ihram, untuk rokok dan i'tidal. Bangun tasyahud awal, pandangan Imam Nawawi. Jadi angkat 3 tempat ni kata Imam Syafi'i dan kita membetuli dua bahu. Habis kat tu je. Ni faham?
kita balik muka depan sekali. Kita baca kitab, kita faham kitab. Muka depan sekali. Fiqhul Islami wa adillatu. Fiqh pak mazhab. Fiqh pak mazhab. Kita ambil faham molek. Pandangan Imam Syafi'i kita membetuli dua bahu. Hak tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga, itu pandangan Imam Nawawi. Jadi sebelum nak pergi pada pandangan Imam Nawawi, kena macam nak kita ikut nak dululah. Membetuli dua bahu, dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hak tu dulu. Lepas tu baru pergi pandangan Imam Nawawi pula menghuraikan apa makna mengangkat tangan membetuli bahu. Maknanya tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Kita kekah jari membetuli telinga. Itu pandangan Imam Nawawi. Kita tengok dalam fiqh Islami wa adillah tu, ada tulis dengan muka surat. Muka surat 683 kulit yang pertama. Tiada khilaf di antara mazhab pada sunat mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram bagi memulakan sembahyang. Tak ada khilaf, ijma' ulama. Sunat mengangkat dua tangan membetuli atau setentang dua bahu. Dua bahu rendah saja. Di sisi ulama bermazhab Maliki dan bermazhab Syafi'i. Contoh dalam kitab tadi, membetuli bahu. Pandangan dalam mazhab Syafi'i membetuli bahu, pandangan dalam mazhab Maliki membetuli bahu. Dan diberi pilihan di sisi ulama bermazhab Hambali pada mengangkat kedua tangan kepada hujung telinga atau membetuli dua bahu. Hambalinya membetuli telinga pun tak apa, membetuli bahu pun tak apa, sebab kedua-dua ada hadis. Berkata ulama bermazhab Hanafi, membetuli oleh lelaki dengan dua ibu jarinya akan dua telinganya. Membetuli oleh lelaki dengan dua jarinya dengan dua telinganya. Lelaki telinga, membetuli ni tak ada suruh pegang-pegang ni. Dan mengangkat oleh perempuan akan dua tangannya, membetuli dua bahu sahaja, kerana bahasanya membetuli dua bahu lebih tertutup bagi perempuan. Sekarang ada dua hadis. Kita akan baca hadis di bawah. Ada hadis sahabat menceritakan Nabi angkat tangan membetuli bahu. Ada hadis Nabi angkat tangan membetuli telinga. Jadi dalam mazhab Syafi'i dengan Maliki ambil hadis membetuli bahu. Mazhab Hambali membetuli telinga pun tak apa, membetuli bahu pun tak apa, diberi pilihan. Sebab apa? Ada hadis belaka. Mazhab Hanafi hadis tu dia bagi. Hadis yang kata membetuli telinga tinggi orang lelaki. Hadis kata membetuli bahu rendah orang perempuan. Sebab orang perempuan lebih tertutup. Sebagaimana hak dalam gambar. Hak dalam gambar tu bukanlah kitab fiqh Islamiah. Tu gambar tu saya tambah. Lelaki membetuli telinga, perempuan membetuli bahu. Sekarang ni apa makna membetuli? Berkata Ibnu Qudamah bermazhab Hambali. Dia ada Mughni Ibnu Qudamah. Jadi kitab Mughni Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ni bermazhab Hambali. Dan maksud membetuli bahu, membetuli telinga, ialah sampai dengan hujung anak jari akan dua telinga ni, atau dua bahu. Sampai, bukan pegang. Membetuli telinga maknanya hujung jari sampai telinga, membetuli. Kalau kata membetuli bahu, hujung jari kira bahu, kira hujung jari. Membetuli telinga, hujung jari dengan telinga. Membetuli bahu, hujung jari dengan bahu. Ini kata Ibnu Qudamah. Habis. Dan berkata Imam Nawawi. Baru tumbuh Imam Nawawi. Berkata Imam Nawawi, maksudnya hak kata membetuli, satu hadis membetuli bahu, satu hadis membetuli telinga. Sebab ni hadis fa'li belaka ni, bukan Nabi kata.
sahabat royak tengok cara Nabi buat. Hadis kauli lain. Kalau Nabi kata hendaklah kamu angkat tangan membetuli sekian-sekian, jelas dah lah. Tu hadis kauli. Dah Nabi tak ada royak, Nabi tak ada kata angkat tinggi mana, sahabat tengok. Hak ni kata Nabi angkat tangan membetuli bahu. Hak ni pula kata Nabi angkat tangan membetuli telinga. Ni panggil apa? Sahabat menceritakan cara Nabi angkat. Bukan Nabi royak, bukan Nabi kata angkat oleh kamu angkat tangan membetuli sekian-sekian, bukan. Ini hadis fi'li belaka. Jadi ada dua hadis yang berbeza. Hadis Imam Syafi'i pakai membetuli bahu. Kana Nabi iza rafa'a yadayhi, kana Nabi sallam yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi, membetuli dua bahu. Maka pandangan Manawi ni pula maksud kata membetuli bahu dan membetuli telinga, bahawa membetuli hujung anak jari akan dua telinganya dan dua ibu jari akan dua cuping telinga sebelah bawah dan dua tapak tangannya akan dua bahunya. Ada hadis kata membetuli telinga, tinggilah. Ada hadis kata membetuli bahu, rendahlah. Pandangan Imam Nawawi dua-dua dia ambil belaka. Mana apa ni? Dia ambil tengah. Jangan tinggi sangat, jangan rendah sangat. Tinggi sangat, mana hadis membetuli bahu. Rendah sangat, mana hadis membetuli telinga. Tapi ingat baik, dalam mazhab Syafi'i kita dalil pakai hadis bahu. Ni Imam Nawawi ni, mana dia masih lagi pakai hadis bahu. Mana hadis bahunya? Nampak? Dah hadis yang kata membetuli telinga, jari. Mana apa ni? Jangan tinggi sangat, jangan rendah sangat, pertengahan saja. Faham? Ya? Sebab kalau tinggi sangat telinga, tak ada lah Imam Syafi'i kita hok membetuli bahu. Kalau kita pakai rendah membetuli bahu saja, betul-betul lah pakai Imam Syafi'i. Tapi hadis telinga tu nak buat mana? Ini hak saya mengaji untuk guru Arwah Babuddin Khandang secara berhak, secara musyafahah, bukan membaca. Cuma saya tengok tugu saya angkat memang bahu saja, dia angkat rendah je. Tapi masa dia ajar comel, masa dia angkat rendah. Sebab apa? Orang bermazhab Hambali biasanya membetuli bahu saja. Dan dalil dalam Imam Syafi'i kita bahu saja, tak ada masalah lah. Tapi masa ajar jangan rendah sangat, jangan tinggi sangat. Kalau rendah sangat, betul-betul jadi mazhab Syafi'i, hak Imam Syafi'i, membetuli bahu. Kalau tinggi sangat, hilang hak Imam Syafi'i, jadi hak mazhab Hanafi pula dah, membetuli telinga bagi orang lelaki. Dan berpegang oleh ulama yang bermazhab Maliki akan kaifiat ini, kaifiat hak Imam Nawawi ni, tinggi sangat pun tidak, rendah sangat pun tidak, bagi tengah. Tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Kita hok gahar telinga, hok gesek telinga, hok gomo telinga, minggu lepas kita royak dah perobat. Seminggu suruh perobat. Tak mau cerita banyak dah hok tu. Gesek, gahar, gomo, peluk ke telinga, hok tu tak ada. Kita pergi gomo ke telinga. Hadis mazhab Syafi'i, Nabi angkat tangan hazwa mankibaihi, membetuli di bahu. Mana hadis mazhab Syafi'i kitanya? Tak ada lah membetuli bahunya. Sekarang dia cerita dalil pula. Cerita dalil. Dalil bagi ulama bermazhab Hanafi, hak kata angkat tangan membetuli telinga bagi lelaki. Hadis Wa'il bin Hijr, Wa'il bin Hujrin nama dia. Wa'il bin Hujrin, Hujur lah. Setengah orang baca Hijir. Kalau Hujrin, Hujur. Wa'il bin Hujur, bahawasanya Wa'il mengatakan bahawasanya ia melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya ketika masuk pada sembahyang dan bertakbir ia
Sebab tu kata mazhab Hanafi ni dia angkat dua tangan dan bertakbir ia, baru takbir, dan susung ia akan dua tangannya di hadapan dua telinganya. Wasaffahuma hiyala uzunaihi. Nabi susung dua tangan di hadapan dua telinga. Ni tinggi, dua telinga. Susung depan telinga, bukan segi gomo telinga. Susung hadapan telinga. Dan hadis Al-Bara' bin Azib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis hok telinga hok Nabi pakai. Apabila adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sembahyang mengangkat akan dua tangannya hingga adalah dua ibu jarinya membetuli dua telinganya hatta yakuna ibhamahu hizaa uzunaihi, hingga adalah dua ibu jarinya membetuli dua telinganya. Dia betuli telinga. Mazhab Hanafi membetuli. Dan hadis Anas, Anas kata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, maka membetuli ia dengan dua ibu jarinya akan dua telinga. Fahaza bi ibhamaihi uzunaihi. Nabi takbir, Nabi angkat tangan, Nabi membetuli dua tangan dia akan dua telinga, membetuli dua ibu jari akan dua telinga, membetuli. Tak? Itu hadis membetuli telinga hok dipakai dalam mazhab Hanafi. Dalil bagi ulama bermazhab Syafi'i dan Maliki, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia mengangkat dua tangannya membetuli dua bahu apabila memulakan sembahyang. Hak hadis saya baca tadi ya, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yafa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza ftataha as-salah. Hak dalam kitab Iqna'. Ni dalil hak mazhab Syafi'i kita membetuli dua bahu. Dalil bagi ulama mazhab Hambali ada dua pilihan, bahawa tiap-tiap dua cara diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh belakalah, pilihlah. Membetuli telinga pun boleh, membetuli bahu pun boleh. Sebab apa? Sebab dua-dua ni diriwayatkan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengangkat kepada membetuli bahu pada hadis Abu Humaid dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Ali dan Abi Hurairah. Tu hak hadis membetuli bahu. Dan mengangkat kepada membetuli telinga diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur dan Malik bin Huwaris. Ada hadis belaka mazhab Hambali kata hadis membetuli bahu pun ada, hadis membetuli telinga pun ada. Pilihlah, nak tinggi pun boleh, nak rendah pun boleh. Adapun mazhab pandangan Imam Nawawi dihimpun, diambil kedua-dua hadis. Itu kaedah yang dipakai oleh Imam Nawawi sebagaimana dalam kitab di bawah. Nombor 4 di bawah, kitab Subulus Salam. Subulus Salam. Tu kitab hadis, syarah hadis Subulus Salam di bawah tu. Adapun ke tempat mana dia angkat dua tangan, maka riwayat Abu Humaid berkata, Abu Humaid, aku lihat akan Rasulullah SAW bila bertakbir bagi takbiratul ihram menjadikan dua tangannya membetuli dua bahunya. Memberi faham bahawasanya angkat itu membetuli dua bahunya. Dan mengambil dengan dalil dua bahu ni mengambil dalil oleh ulama bermazhab Syafi'i. Berkata setengah ulama bahawasanya mengangkat hingga membetuli dengan dua tangan akan hujung dua telinganya, kerana hadis Wa'il bin Hujur membetuli dua telinga. Dan menghimpun, ni menghimpun di antara dua hadis. Hadis bahu satu, hadis telinga satu, himpun. Himpun macam mana? Dengan bahawa dikendaki hak Nabi angkat tangan ni membetuli bahu ada, membetuli telinga pun ada riwayat lain-lain. Maksud dia apa ni? Ialah membetuli dengan belakang dua tangannya. Ni belakang tangan ni lah, bukan depan je ni. Akan dua bahu dan hujung jarinya akan dua telinga. Dan di bawah sekali tu Musad 168. Dan himpunan antara dua hadis ni himpunan yang elok. Himpun dua hadis macam mana hak Imam Nawawi, tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Ada.
Mana? Cuma di bawah tu saya mari kitab nombor 6 Hidayatus Salikin, dengan kitab nombor 7 Hidayatus Sibyang. Hidayatus Salikin, Hidayatus Sibyang, dia tidak ada tapak membetuli bahu. Hidayatus Salikin, sunat engkau angkatkan dua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga membetuli hujung jari kedua tanganmu dengan hujung kedua telingamu, dan membetuli dua ibu tanganmu dengan telingamu yang di bawah. Dia tak ada membetuli bahu. Itu bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin dengan Hidayatus Sibyang, tangan jari membetuli telinga, tidak ada tapak membetuli bahu. Itu bukan pandangan dalam muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi dalam Hidayatus Salikin, Hidayatus Sibyang pun membetuli telinga, bukan pegang telinga. Membetuli telinga ni ya. Membetuli bahu ni. Ya. Selesai tu. Kita balik semula kepada hak ikna' tadi. Yang pertama, kita buat nombor ikna' tu kan. Nombor 1, sunat mengangkat dua tangan. Dah. Nombor 2 tu, hal keadaan menghadap dengan dua tapak tangan serta jarinya akan kiblat. Kiblat. Ini tipok ni, hadap kiblat. Faham tak? Gini hadap mana? Ada orang takbir gini macam nak karate ke apa ni? Hadap mana? Saya pernah tengok tu imam masjid masa aktidal, sami Allahu liman hamidah, kiblat di belah belakang, sami Allahu liman hamidah. Kiblat, ittifaq ulama hadap kiblat. Hadap kiblat. Yang 3 tu condong hujung jari ke arah kiblat. Condong sikit. Jangan tegak sangat, condong sikit. Ini pandangan ni Syekh Ramli. Condong sedikit, jangan tegak sangat. Ini semua dipanggil sunnatun mustaqillah. Dia panggil sunnatun mustaqillah ni sunat masing-masing, sunat suku-suku. Angkat tangan satu sunat. Tak. Angkat tangan membetuli bahu satu sunat lain. Angkat tangan ngadap kiblat satu sunat lain. Kalau dia angkat tangan buat gini, boleh pahala angkat tangan. Pahala menghadap kiblat tak ada. Kalau angkat gini, lagi tak ada. Pahala menghadap kiblat. Pahala angkat tangan ada. Jadi angkat tangan satu pahala, kemudian menghadap kiblat satu pahala, condong sedikit satu pahala. Menceraikan akan jari kedua tangan dengan cerai yang sedikit. Jangan rapat cerah. Jangan cerah banyak. Tafriqan wasata dia panggil. Tafriqan wasatan, cerai yang sedikit. Cerai yang sedikit. Ini jumhur mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i, cerai yang sedikit. Sebab Nabi SAW iza kabbara rafa'a yadaihi nashiran asabi'ah. Nabi takbir, angkat tangan, Nabi cerai tangan, jari. Adapun mazhab Hanbali madmumah, dia rapat. Itu mazhab Hanbali, dia rapat jari. Kita mazhab Syafi'i cerai yang sedikit. Ada cerai yang sedikit, cerai banyak, cerai sikit. Kalau gomoh telinga, cerai apa? Gomoh telinga ni membetuli bahu hilang, menghadap kiblat hilang, condong ke depan sikit hilang. Ke buat gana begini. Berapa benda rosak. Buat gini, membetuli bahu tak ada, menghadap kiblat tak ada, cerai sedikit tak ada, condong ke kiblat pun tak ada. Biarlah tak ada sunat-sunat. Tapi saya tetap nak gomoh telinga, ambil ke dia lah. Jadi sunat biar cerai sedikit, cerai sedikit. Kita dalam sembahyang, masa angkat tangan ni cerai sedikit. Masa kita rokok ni, ubuh tangan atas lutut masa rokok, cerai yang sedikit. Ada cerai yang sedikit. Masa kita rokok, ubuh tangan di kepala lutut tu kan, cerai yang sedikit. Jangan rapat, jangan cerai banyak, cerai yang sedikit.
Sebab kalau cerai banyak, ia lari daripada kiblat ibu jari. Cerai yang sedikit buah tapak lutut ketika sujud. Ketika rokok, ketika sujud buah tangan atas latar rapat menghadap kiblat. Ketika duduk antara sujud bubuh atas paha. Dua pandangan, satu pandangan bubuh atas paha masa duduk antara sujud rapat. Satu pandangan cerai yang sedikit, muktamadnya rapat. Tahu tak? Masa takbir cerai yang sedikit, bubuh tangan atas kepala lutut masa rokok cerai yang sedikit, yang cerai banyak. Masa sujud rapat atas latar, duduk antara sujud buat atas paha rapat. Jangan cerai, rapat. Hak muktamad dia rapat. Masa takbir cerai yang sedikit. Terbuka kedua tangannya, bukalah, jangan genggam. Dan angkat kedua tangan membetuli dua bahunya kerana hadis Ibnu Umar. Sini ada berapa sunat. Yang pertama angkat, sunat. Yang kedua membetuli bahu, dengan makna tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga, satu sunat. Kemudian kita angkat ni dalam keadaan terbuka, tangan kita terbuka, satu sunat. Kemudian menghadap kiblat. Kalau buat gini terbuka tapi tidak menghadap kiblat. Ni terbuka menghadap kiblat, satu sunat. Kemudian condong sedikit, satu sunat. Kemudian masa nak takbir tu tangan duduk bawah, Allahu Akbar. Start takbir Allah, angkat tangan, akbar, sudah molek sapa di bubuh di dada. Dah. Mana? Kemudian disunatkan kita angkat tangan nak takbir ni, angkat lepas tu peluk ni, biarlah pergerakan yang ringan, bukan pergerakan yang keras. Jangan akak batu. Macam baking. Angkat yang lembut, Allahu Akbar, lembut. Bukan lembut macam tu. Tu lembut lain tu. Maknanya jangan kau setengah orang kau Allah dia buat. Angkat yang ringan, yang lembut. Tu sunat-sunat yang ada ketika kita angkat tangan masa takbir. Boleh baca sedikitlah kitab yang kelima tu, kitab Sabila. Tu dia samalah. Kita bagi sunat-sunat yang ada ketika takbiratul ihram. Kemudian di belakang sekali tu saya datangkan ada satu ni ruangan dalam surat khabar harakah, cerita berkaitan dengan rupa macam khilaf. Ada hadis kata angkat bahu, ada hadis kata angkat betul telinga. Sebenarnya tak khilaf pun dia kata. Sebab apa? Dia ambil pandangan Imam Nawawi. Membetul bahu ada kedau? Ada, tapak. Membetul telinga ada kedau? Ada, telinga. Makna hak kata sahabat cerita Nabi membetuli bahu dengan sahabat kata Nabi membetuli telinga sama je Nabi akad. Cuma sahabat kata membetuli telinga dia tengok pada jari. Sahabat kata membetuli bahu dia tengok pada tapak tangan. Tu pandangan hak Imam Nawawi. Hak inilah hak kebanyakan dipakai oleh ulama sekarang. Pandangan Imam Nawawi. Tu ya. Yalah. Kemudian selepas ni lepas angkat nak ubuh mana, mazhab Syafi'i kitanya bubuh tahta sadri, bawah dada, fauqa surah, atas daripada pusat. Itu hadis Wa'il bin Hujur. Nabi bubuh tangan bawah dada, atas daripada pusat. Mazhab Hambalinya tahta nahri, bawah tempat sembelih. Mazhab Hanafinya tahta surah. Hak hadis riwayat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah minas sunnati. Ni wada'ul yumna ala shimal tahta surah, bawah pusat. Bawah pusat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Malikinya lepas terus. Sebab apa? Sebab ahli Madinah lepas terus. Bila ahli Madinah tak bubuh dada, Nabi tak bubuh tu. Itu pandangan mazhab Maliki, sama dengan Syiah, lepas terus. Hambali duduk atas ni, Syafi'i duduk bawah sikit, Hanafi duduk bawah pusat. Tu kadang-kadang orang balik Mekah, dia balik Mekah, atas ni ngono. Dia tengok orang Mekah buat.
Lama hilang awal Mekah, turun bawah semula. Tak jadi apa juga. 3 orang aja pun. Tapi saya pernah dengar orang ceramah. Ini benda khilaf belaka ni. Bubuh kat mana pun. Saya pernah dengar ceramah, dia kata ada di belaka. Nabi pegang sini pun ada. Nabi bubuh di bawah dada, atas ada pusat pun ada. Bawah pusat pun ada. Dia kata Nabi bubuh sini tu masa Nabi tengah sejuk, dia kata. Ini ceramah ni, bukan pakar-pakar ni. Dan Nabi bubuh bawah perut, atas pusat. Nabi masa tu lapar perut. Lepas tu hak masa Nabi tengah steady tu, bawah pusat, hak Hanafi dia ambil. Tu baru steady. Dan kalau nak betul nak perapat sah, lebih mudah perapat sah pakai pandangan mazhab Hanafi. Bubuh bawah pusat, siku duduk dalam. Kalau bubuh macam mazhab Syafi'i ni, siku makan ruang. Kalau orang duduk padat, siku kita makan daging orang, ganggu semayang dia, haram. Orang tengah rapat tu kan rapat. Kita pula jenis kuru. Siku tajam. Duk makan ke tulang rusuk sebelah. Kita pun turun tangan, bawah daripada pusat. Tak apalah, ada hadis. Itu pakai mazhab Hanafi, hadis riwayatkan daripada Ali karamallahu wajhah. Yang kita betul benar, ni kita duk gini, dah tu siku makan orang, biar. Kemudian kita bubuh tangan hak comelnya pegang pergelangan sahaja. Dia ada macam-macam, bubuh atas tangan pun ada, bubuh di pergelangan pun ada. Hak cara yang masyhur kita hanya pegang pergelangan. Kemudian condong ke kiri sedikit dalam setengah-setengah pandangan ulama, tapi kita kena beringat jangan setengah orang dia condong ke kiri buat gini. Dada sudah lari daripada kiblat, tak sah sembahyang. Ada. Itu berkaitan dengan di manakah letak tangan selepas daripada takbiratul ihram, hak dinyatakan di dalam kitab kita ni. Cuma kita lebih hari ni kepada faham hak ada dalam kitab-kitab yang lain. Jadi kertas tu sipam molek. Jadi macam mana? Boleh tak? Tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga, boleh tak? Kerendah lagi. Ni time saya tunjuk ni. Time saya buat tengah semanjang duk itar. Dia kata ustaz pun rendah, dia kata membetuli bahu jangan duk itar masa saya buat. Tengok masa saja. Dan saya pun kadang-kadang rendah. Sebab masa tunggu saya amal dulu memang dia rendah. Jadi anak-anak murid dia ni mereka rendah belaka. Cakap gini je, bahu je. Tak ada kata tapak membetuli bahu jangan betul tidak. Dia agak rendah. Jadi jangan tengok masa buat. Tengok masa saja ni kena kedok. Macam dalam kitab ni kata tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga, kena kedok. Boleh? Tinggi tu boleh. Lepas tu tapak dan jari menghadap kiblat, jari cerai yang sedikit condong ke depan sedikit. Betul. Boleh? Ke tinggi? Boleh. Gini. Tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga, pandangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan hujung anak jarinya dengan cuping telinga yang di atas, dan dua ibu tangannya, ibu jari dengan cuping telinga. Kemudian diturunkan diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dada. Wallahu a'lam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.